khabar? Anda bersama saya Azura Zainal dalam rancangan Destinasi Rumah Bot. Ini adalah sebuah travel log yang memberi fokus kepada destinasi-destinasi penginapan yang berada di atas air ataupun terapung. Ia boleh jadi rumah, ia boleh jadi live on board, ia boleh jadi chalet, tak kiralah asalkan ia terapung. Baiklah, sekarang saya berada di daerah Kuala Muda. Bala anda yang tak tahu, apa ada kat Kuala Muda tu? Mari ikut saya, kita jalan-jalan dalam Destinasi Rumah Bot. Saya akan meneruskan penggambaran saya ke negeri utara lagi. Kalau sebelum ni memang saya dah sampai utara, tapi kali ini saya datang lagi untuk menerokai negeri jelapang padi ini. Sebelum saya pergi ke tempat penginapan saya nak jejak sejarah dahulu. Kini saya berada di Makam Sultan Muzaffar Shah. Baginda merupakan Sultan Kedah yang pertama memeluk agama Islam. Sebelum baginda menukar nama, namanya cukup sinonim dengan sejarah Kedah, iaitu Maharaja Praong Mahawangsa. Maharaja Derbar Raja II memerintah negeri Kedah dari tahun 1136 Masihi hingga 1179 Masihi dan pusat pemerintahannya adalah di Bukit Meriam. Baginda merupakan Sultan Kedah yang pertama memeluk Islam di tangan Sheikh Abdullah Al-Kumairi dan menukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah. Beliau telah mangkat pada tahun 1179 Masihi dan telah dimakamkan di Kampung Langgar. Makam ini menempatkan 5 makam di dalamnya dan memandangkan tiada nama yang ditulis di makam tersebut, saya sendiri tak pasti yang mana satu makam Sultan Muzaffar Shah satu. Setelah selesai menziarah dan sedekahkan Al-Fatihah buat Allah Yarham, saya meneruskan perjalanan saya ke penginapan terapung pada kali ini. Penginapan saya kali ini berada di Kuala Segantang Garam Merbok, Kedah, iaitu chalet terapung PPK Merbok. Untuk ke destinasi, ianya hanya 12 km dari Pekan Merbok untuk ke chalet terapung ini. Okey, saya dah sampai di Agro Pelancongan chalet terapung PPK Merbok. Di sini adalah tempat saya bermalam untuk kali ini. Jom ikut saya, kita check in. Okey, ini kunci bilik check up ya. Bilik check up. Terima kasih ya. Okey, baik. Bye. Untuk pengetahuan anda, lokasi chalet ini dikelilingi kawasan paya bakau serta berlatar belakangkan Gunung Jerai. Chalet terapung PPK Merbok ni merupakan salah satu aktiviti ekonomi yang diusahakan oleh Pertubuhan Peladang Kawasan Merbok. Merupakan PPK ke-133 ditubuhkan di Malaysia. Mula beroperasi pada tahun 2010. Selain daripada aktiviti memancing, kita juga ada sediakan dewan di mana dewan boleh menempatkan peserta-peserta khusus atau seminar yang boleh diadakan oleh pihak kerajaan ataupun agensi-agensi di bawah kerajaan serta swasta, dan kita juga buka dewan untuk majlis-majlis kenduri. Ramai kita terima pelancong daripada luar negeri Kedah, utamanya daripada Pulau Pinang, Perlis, Perak, dan ada juga yang datang daripada belah Lembah Kelang. Ni dia chalet terapung penginapan saya pada hari ini. Okey, dia ada banyak kat sini ya, tapi yang saya dapat ni adalah chalet dia diberi nama Siakap. Setiap chalet yang ada diberikan sempurna nama ikan. Oh, kita ada
dapur. Kita nak masak pun boleh, siap dengan kabinet semua. Tapi yang penting keselamatan ya. Bilik yang pertama ni dekat sini. Wow. Kita ada bilik VIP, bilik family dan dom bermula dengan saiz 20x20 di mana unit tersebut mempunyai satu ruang tamu, satu pelantar memancing dan 2 buah bilik serta satu bilik air, dan kita juga sediakan tempat BBQ. Dan struktur binaan rumah rakit ni dibuat daripada 80% kayu menggunakan atap genting serta tidak menggunakan tiang konkrit, baliknya menggunakan tong sebagai bahan apungan chalet tersebut. Yeah! Sampai dekat kawasan veranda kita. Kita boleh bersantai. Kalau nak duduk tengok pemandangan dekat luar ni memang cantik. Dengan Sungai Merbok, kita ada paya bakau. Angin tak payah cakap lah, sentiasa ada dekat sini. Selesai melihat bilik, macam biasa saya memang tak boleh duduk diam. Jadi saya akan teruskan aktiviti saya iaitu berjalan dan menikmati keindahan paya bakau. Paya bakau merupakan hutan semula jadi di kawasan pasang surut air sungai dan laut. Mempunyai tanah yang berlumpur serta bersifat malah hijau sepanjang tahun, paya bakau merupakan antara ekosistem yang penting bagi kawasan pinggir sungai dan pantai. Bukan selalu kita dapat meronda dekat dalam kawasan bakau ni. Jadi sekarang saya ingat sebelum saya buat aktiviti yang lain, saya nak pusing dulu tengok berapa jauh saya boleh pergi. Sambil-sambil kita nikmati keindahan paya bakau. Antara peranan paya bakau ya adalah sebagai penapis. Itu sebabnya bila kita mainkan peranan sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab, tidak membuang sampah merata-rata, terutamanya plastik lah, sebab setiap kali kita guna straw, kita beli barang guna plastik kan, kita tak hapuskan dia dengan cara yang betul. Kalau bangsa campak aja, semuanya akan pergi ke laut. Jadi bila air pasang surut datang, dia akan sangkut, sampah-sampah tu semua akan sangkut dekat paya bakau. Berjalan mengelilingi paya bakau ini, saya sangat tenang didampingi dengan alam semula jadi ini dan ditemani dengan bunyi unggas. Aktiviti memasak kali ini membawa kami keluar dikelilingi hutan bakau. Dengan saya adalah Puan Zarina yang saya. Memang dia ada satu menu yang sangat istimewa, dipanggil menu daerah di Kuala Muda ni kan. Kita nak masak apa Kak Zarina? Hari ini kita nak masak gulai ikan sembilang. Untuk masakan gulai ikan sembilang, bahan-bahan utama semestinya ikan sembilang. Bahan-bahan lain yang diperlukan ialah minyak, bawang merah dan bawang putih dihiris dan dikisar, daun kari, halba campur, rempah gulai, asam jawa, santan, cili merah, bende dan tomato. Mula-mula sekali, kita masukkan minyak. Panaskan minyak dan kemudian tumiskan bawang merah dan bawang putih yang dihiris beserta daun kari dan halba campur. Bau dia. Lepas tu, biar sampai kuninglah bawang ni. Setelah garing dan warna bertukar kekuningan, masukkan bawang merah, bawang putih dan asam jawa yang dikisar. Kemudian, tunggu sehingga bawang tadi masak. Bahagian ni yang paling penting kan? Bahagian ni yang paling penting sebab kalau bawang tak nak kurang masak, gulai kita kalau kita buat pagi pukul 10, pukul 3 tu dah naik buih. Seterusnya, apabila pecah minyak, kita boleh masukkan rempah kari atau gulai itu tadi. Oh, kena hati-hati, tak boleh tinggalkan. Kita kena ni. Dihangus ni. Setelah rempah tersebut sudah sebati dengan bawang dan minyak, barulah ditambah air. Okey, dah mendidih dah. Kita masuk kasih santan lah. Ni kita guna santan saji. Kita masukkan garam. Garam lah. Akhir sekali, barulah boleh letak ikan, cili merah, bende dan tomato. Tunggu sehingga ikan masak dan siap. Okey, Kana, jom. Kita punya gulai sembilang Seri Merbok dah pun
bersedia, kita makan. Okey. Saya dulu nak makan. Nak bahagian mana tu? Alangkah indahnya kalau saya dapat berkongsi bau dan rasa dengan anda semua. Kerana keenakan rasa gulai ikan semilang Sri Merbok hasil air tangan Kak Na, memang sedap. Sempurna. Selesai aktiviti di Chalet Terapung, sekarang saya sedang menuju ke Pantai Merdeka kerana saya dapat tahu ada aktiviti yang saya perlu cuba di sana, iaitu sukan luncur udara atau dikenali dengan paragliding. Saya dah tak sabar ni. Cari. Ya. Apa khabar? Baik. Saya Azura. Okey. Okey. Saya sekarang berada di satu kawasan yang kalau anda nampak, orang ni semua tengah bersedia nak buat apa? Kita tanya Cik Ari. Paragliding. Yes, paragliding adalah antara aktiviti yang boleh kita lakukan di kawasan Kuala Muda ni lah. Jadi saya nak tanya ni, dah berapa lama diorang? Dah 3 tahun lah site ni dah buka 3 tahun. So because of pandemic 2 tahun tu diam lah. So baru aktif balik lah. Okey. Macam siapa-siapa saja boleh belajar buat paragliding ni ke? Dia tak ada age limit. Tetapi untuk dapatkan lesen 18 tahun ke atas akan dapat lesen. Untuk fly there's no age limit lah. Kalau nak dapat lesen untuk paragliding ni berapa lama? Ikut pada kemampuan, rajin buat kiting sebab kita akan buat ground handling dulu lah. Ada instructor yang bertauliah. Dia akan ajar. Within 1 week dah boleh fly solo lah. Okey. Saya dah ready dan dah bersedia. Kita boleh buat paragliding. Alright. Lihatlah di mana saya berada. Sekarang saya berada di awangan, bebas terbang seperti burung. Sejujurnya, pemandangan dari atas sangat indah melihat laut yang terbentang luas dan gunung-gunung yang menghijau. Santai by the Garden adalah salah satu lokasi terbaik untuk makan steamboat dan grill. Disebabkan ramai yang cadangkan kepada saya, jadi saya datang ke sini untuk mencuba sendiri. Saya pantang betul kalau dengar steamboat ni. Oi, banyak sangat pilihan. Saya tak tahu apa nak makan. Macam-macam jenis sambal ada. Sos. Oh, pening. Apa yang menarik di sini, anda hanya perlu bayar sekali saja untuk satu kepala dan boleh makan sampai anda kenyang. Sekarang saya berada di Santai by the Garden Sungai Petani untuk mengisi perut saya sebelum saya balik tidur. Tanpa saya sedar, jam sudah menginjak jam 11. Saya perlu bergerak pulang ke Chalet Terapung PPK Merbok kerana esok saya perlu meneruskan aktiviti saya. Alhamdulillah, kenyang perut. Nak tahu apa saya akan lakukan esok? Pastikan anda terus bersama saya, okey? Selamat malam. Pagi saya hari ini sangat indah dengan pemandangan di Sungai Merbok yang terbentang luas dan sekali-sekala bot-bot nelayan melalui Sungai Merbok ini membuatkan Chalet Terapung ini terasa beralun. Cuaca yang baik ini membuatkan saya tak sabar untuk meneruskan penggambaran saya hari ini. Apa-apa pun, saya perlu bersiap dahulu dan check out dari Chalet Terapung PPK Merbok terlebih dahulu. Saya meneruskan perjalanan saya ke salah satu tempat bersejarah yang wajib saya kunjungi, iaitu Masjid Lama Pengkalan Kakap.
Masjid Lama Pengkalan Kakap Merbok yang terletak berhampiran dengan kaki Gunung Jerai dan Lembah Bujang di Merbok merupakan salah sebuah masjid tertua di negeri ini. Masjid ini mewarisi seni bina rumah Melayu lama dan ianya telah dibina sekitar tahun 1800 oleh seorang tukang yang bernama Tok Man. Bangunan masjid ini telah siap dibaik pulih dalam tahun 1994 di bawah kelolaan Jabatan Muzium dan Antiquiti. Apabila berada di Kedah, antara salah satu yang perlu saya jejaki adalah sejarahnya. Tamadun terawal di Asia Tenggara iaitu tapak arkeologi Sungai Batu telah dijumpai pada tahun 2007 dan aktiviti ekskavasi ini telah dijalankan pada tahun 2009. Di sekitar Merbok ni terdapat banyak tapak arkeologi yang menceritakan tentang sejarah Kedah tua. Sekarang ni saya berada di tapak arkeologi Sungai Batu yang merupakan sebahagian daripada Jerai Geopark. Jerai Geopark ni berkeluasan 501 km persegi dan dia merangkumi dua buah daerah iaitu Yan dan Kuala Muda. Jom kita masuk ke dalam. Tapak peluburan besi di Sungai Batu telah wujud seawal tahun 788 sebelum Masihi dan ia telah membuktikan bahawa bangsa Melayu ialah bangsa yang bertamadun dan merupakan tapak tamadun terawal di Asia Tenggara mengatasi tamadun Rom dan Yunani. Di sini, ini dipercayai tempat ritual yang mana mereka percaya orang zaman-zaman dulu mereka menganut agama animisma. Tempat ini dipercayai telah wujud 535 tahun sebelum Masihi lagi. Kalau kita lihat daripada struktur dia, bahagian tapak bawah dia bulat berbanding di tempat lain dia segi empat. Jadi ini merupakan satu tempat yang dipercayai lebih awal dan lebih terdahulu daripada Borobudur yang terletak di Indonesia. Mengetahui dengan lebih mendalam mengenai tamadun Kedah tua, saya meneruskan perjalanan ke Muzium Lembah Bujang untuk bertemu dengan Encik Fauzi. Muzium Arkeologi Lembah Bujang merupakan satu-satunya muzium di Malaysia yang mempamerkan koleksi arkeologi yang membuktikan kewujudan pusat perdagangan antarabangsa dan perkembangan agama Hindu-Buddha di Asia Tenggara kurun ketiga Masihi hingga ke-12 Masihi. Di sini awalnya kita ada satu galeri utama, galeri arkeologi, dan kemudian kita ada galeri baru adalah galeri sejarah perangan, yang ada dua galeri. Okey. Kemudian di bahagian luar kita ada juga pameran luar, pameran hasil jumpaan arkeologi dan juga pameran batu perahu Sago. Menurut Encik Fauzi, bahan asas candi-candi dibina berdasarkan bahan yang ada pada lokasi-lokasi candi tersebut dibina. Bahan asas binaan candi berdasarkan lokasi di mana candi-candi dibina. Kalau di sini sebagai Bukit Tepahat, di kawasan Candi Bukit Tepahat ni, bahan asas utama yang digunakan untuk bina candi adalah batu granit dan batu sungai yang tempat kawasan kita ni. Candi kita ni yang utama adalah Candi Bukit Tepahat dan samping itu kita pintahkan 3 buah candi lagi. Itu candi daripada Kampung Pendiat, daripada Palang Bujang dan juga Penalam letak di sini. So di sini kita ada 4 buah candi. Linggar ni dipacak kategori ni, kemudian dia pul susu, kemudian susu tu dia masuk tu melalui aliran Sumur Sutera. Sumur Sutera ni dia alir dari tepi tu, dia ada mulut Sumur Sutera tu, dia letak klepot. Situ dia digunakan susu untuk perubatan. Kalau candi Hindu, dia ada 2 bahagian, di mana mandapa. Okey, dia bentuk 4 segi je. Okey, yang sini saya Buddha ni dia stupa untuk cembung ke atas.
Sebab kalau ikut asal dulu Buddha ni, dia adalah anak raja Hindu. Buddha ni dia keluar daripada ajaran agama Hindu dan dia bawa pemikiran sendiri. Sebab dia Buddha ni lebih kepada falsafah kehidupan. Terus lepas dia meninggal, kan, penganut dia buat satu patung dia untuk mengingati dia supaya cembur. Sebab tu dia tak ada binaan untuk penganut dia buat amalan macam Hindu, tak ada. Sebab cembur ni tengah tu dia buat dia punya patung dia. Dan semoga masyarakat akan datang terus menghargai generasi yang ini dan seterusnya akan terus mengekalkan dan menjaga, memelihara dan terus memelihara tapak-tapak sejarah sini untuk dapat generasi yang terus dan seterusnya. Lanskap persekitaran Muzium Lembah Bujang ini dihiasi dengan tinggalan seni bina candi-candi yang mempunyai kaitan dengan kepercayaan dan pemujaan yang menunjukkan wujudnya kepercayaan agama Hindu-Buddha yang menjadi amalan sebahagian dari masyarakat yang berdagang di Lembah Bujang. Perjalanan saya untuk destinasi Rumah Bot pada kali ini, dan ini merupakan episod yang terakhir untuk destinasi Rumah Bot, dan saya rasa sangat berbangga untuk melihat apa yang ada di negara kita ini. Banyak sangat keindahan dan keunikan yang ada di sini. Tapi secara keseluruhannya dalam perjalanan saya dalam destinasi Rumah Bot ni, yang penting saya nak tekankan kat sini adalah pengalaman. Pengalaman bukan sahaja untuk kita bersukaria tetapi mendapat pelbagai jenis maklumat dan informasi di kawasan-kawasan tertentu. Kita berjalan sambil belajar. Dan kalau kita lihat kembali kan dari apa yang telah saya lalui di destinasi Rumah Bot ni, rumah-rumah bot yang terapung ataupun apa saja penginapan yang terapung ni harus diketengahkan dan harus dikenali kerana ini merupakan produk yang sangat unik, dan saya sarankan kepada mereka yang belum lagi mempunyai pengalaman sebegitu, dapatkan pengalaman tu bukan sahaja untuk diri anda tetapi untuk setiap ahli keluarga. Ia bukan sahaja dapat menjana pendapatan ataupun ekonomi di penduduk di sekitar kawasan itu saja, tetapi ia memberi pengalaman yang unik. Itu yang paling penting. Bila kita jauh berjalan, kita buka minda kita macam-macam kita boleh terima. Dan apa yang pasti adalah di Malaysia ni terdapat pelbagai tempat dan lokasi yang sangat-sangat menarik. Tak payahlah nak pergi melancong ke luar negara. Kita habiskan dulu apa yang kita ada di Malaysia kerana ia juga setanding dengan tempat-tempat yang lain yang berada di luar negara. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan destinasi Rumah Bot. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.